Assalamualaikum pendengar Pod Jembalang. Kisah kali ini Bang Mat terima daripada salah seorang follower TikTok Pod Jembalang bernama Saudari Lara Sofia. Assalamualaikum Bang Mat. Cerita ni bermula apabila saya mendapat surat tawaran untuk menghadiri kursus team building di satu kem latihan di negeri Perak selama 2 minggu. Bila saya dapat tahu tempat tu, saya dah mula risau. Sebab mengikut cerita senior-senior, banyak kisah-kisah seram yang berlaku dekat tempat tu. Kursus ni diwajibkan kerana ia adalah syarat untuk sah dalam jawatan tetap. Walaupun saya rasa risau, tapi tetap kena pergi. Untuk pengetahuan semua, sejarah tempat tu dulu adalah bekas perlombongan biji timah sejak zaman penjajahan British lagi. Tempat perlombongan tu ditutup sebab harga timah jatuh teruk pada masa tu dan dijadikan pusat latihan untuk berkursus kerana kawasan yang luas dan terdapat bangunan-bangunan lama yang boleh diguna semula untuk kem latihan. Jadi saya ditempatkan di penginapan yang merupakan bangunan baru dibina. Cuma ada beberapa buah rumah dan bangunan lama yang masih digunakan untuk tempat berkursus. Saya dapat bilik penginapan di tingkat paling atas iaitu tingkat 3 dan satu bilik hanya 2 orang sahaja. Ketika itu saya bersama roommate saya, Ika. Bilik penginapan saya ni cantik macam hotel sebab bangunan baru, jadi tak adalah rasa takut sangat. Nak jadikan cerita, pada minggu pertama, okey, tak ada apa-apa gangguan. Cuma saya ternampak kelibat-kelibat je daripada jauh. Contohnya macam ada orang duduk dekat pangkin tak ada kepala, kelibat askar Jepun dan makhluk hitam besar. Kalau tak silap, rupanya tu macam makhluk yang bernama genderuwo. Tapi semua tu terpandang secara tak sengaja, kebanyakannya pada waktu malam. Start masuk minggu kedua, gangguan secara dekat bermula. Satu malam tu, saya nak jalan pergi ke Dewan Kuliah dan saya dengan Ika dah bersiap-siap nak pergi kelas. Tapi si Ika ni kata dia suruh saya pergi dulu sebab dia nak jumpa kawan dia dekat bilik lain. So, saya kata tak apalah, saya pergi dulu sebab malam tu giliran saya nak buat presentation. Jadi saya nak buat preparation awal, buat slide dekat laptop. Dalam perjalanan nak pergi ke Dewan tu, ada satu laluan berbumbung, pejalan kaki menuju ke Dewan Kuliah. Yang peliknya, masa saya tengah lalu tu, tiba-tiba laluan tu jadi macam sunyi sangat. Hati saya dah mula rasa tak sedap. Saya rasa macam ada orang yang perhatikan saya. Cuba pandang sekeliling, tak ada apa-apa. Jadi, saya buat tak indah dan teruskan perjalanan menuju ke Dewan Kuliah. Tiba-tiba, bahu saya macam ada orang sentuh dari belakang. Astaghfirullahalazim. Dalam hati saya, mesti bukan orang ni sebab memang tak ada orang masa tu. Saya cuba beranikan diri pandang tapi tak ada apa-apa. Bila saya toleh balik ke depan, benda tu betul-betul depan saya. Jaraknya memang rapat dengan muka saya. Saya punya terkejut sampai jatuh terduduk. Yang boleh saya gambarkan, rupa makhluk tu macam perempuan, berambut panjang, mata merah dan taringnya panjang. Muka dia buruk macam kesan terbakar dan berbaju putih lusuh. Saya tak pasti apa bendanya, tapi apa yang buat saya terkejut adalah dia menghadap muka saya dengan jarak dekat. Saya macam biasalah, kalau dah kena sergah macam tu sampai terjatuh, mulalah saya nak marah. Saya cakap, "Kau nak apa lah? Aku tak kacau kau pun." Benda tu macam respon balik dekat saya sebab saya dengar suara daripada dia. Mulut dia tak nampak macam bercakap, tapi saya dengar dia cakap, "Suruh kawan-kawan kau balik. Mereka dah kacau tempat aku." Saya pun cakap balik, "Siapa yang kacau?" Dan benda tu cuma cakap, Mereka. banyak kali. Lepas tu menjerit dengan kuat dan tiba-tiba hilang. Suara jeritan tu memang kuat sampai bingit telinga saya. Lepas tu barulah saya nampak ramai orang menuju ke arah saya nak ke Dewan Kuliah. Saya tertanya dalam diri, apa yang dicakapkan tu? Siapa mereka? Tapi saya boleh agak, mesti ada peserta lain yang cuba buat hal. Tak pasal-pasal saya pula yang kena. Balik je daripada kuliah, saya bersihkan diri dan tidur. Masa tu lebih kurang dalam pukul 11 malam. Lampu dah tutup, hanya pasang lampu tidur. Saya ni jenis lambat sikit nak tidur. Kawan saya Ika dah selamat dah. Agaknya dia ni jenis senang tidur, letak kepala je terus melayang. Sambil saya layan mata nak tidur, tiba-tiba saya terdengar bunyi macam ada benda langgar tingkap bilik. Kuat bunyinya. Saya pun terkejut. Dalam hati, bunyi apa tu? Saya tengok Ika tak terjaga pun dengan bunyi tu. Agaknya dia ni tidur mati kot. Jadi saya pun bangunlah, tengok apa yang dekat tingkap tu. Saya elak tirai, tak ada apa-apa.
Mungkin kelawar ataupun burung yang terlanggar tingkap ni. Lepas tu saya naik balik atas katil, selimutkan diri. Tapi yang peliknya, tiba-tiba saya rasa sejuk semacam time tu. Sebab aircon yang kami guna tu tak adalah sejuk sangat. Saya dah mula rasa tak sedap hati. Tarik selimut sampai ke kepala, tiba-tiba rasa macam ada orang tarik selimut saya daripada arah kaki. Saya tarik balik nak selimutkan badan. Lepas tu tak lama selimut saya kena rentap sampai selimut saya tu jatuh daripada katil. Bila selimut tu jatuh, saya nampak ada lembaga, rambut panjang, mata merah, muka macam burung gagak ada paruh, kaki dan tangan panjang, tanpa baju, badan dia hitam je, bertinggik dekat meja TV depan katil kami. Saya terkejut sebab dia pandang saya dengan tajam dan bunyi nafas dia. Saya pun baca selawat dan dalam masa yang sama benda tu macam marah dekat saya. Lepas tu dia pandang kat arah Ika pula. Saya pun apa lagi, turun katil, berdiri dekat Ika. Saya terus baca selawat sambil bercakap, "Pergi, jangan kacau kami." Ika yang tengah tidur tu tiba-tiba terjaga. Dah kenapa kau ni?" Apa lagi si Ika tu pun menjerit sebab dia nampak benda tu. Saya peluk Ika dan cakap kat dia, "Kau jangan pandang ni Ika." Pejam je mata sambil selawat. Ika yang dalam ketakutan buat apa yang saya suruh buat, sambil saya selesaikan hal dengan makhluk tu. Nak bawa lari Ika ke tempat yang selamat, benda tu dah dekat pintu bilik. Sebab tangan dia yang panjang tu dah ke pintu bilik kami. Saya teruskan baca selawat sambil peluk Ika. Tak lama benda tu mendengus kuat dan terus hilang. Lepas dia hilang je, saya terus cepat-cepat buka lampu bilik biar bilik ni terang. Si Ika ni dah menangis sebab ketakutan. Esoknya dia demam sebab terkejut. Cuma yang saya pelik, Ika yang normal tu pun boleh nampak benda tu. So saya tanyalah Ika sepanjang kursus sebelum ni ada tak nampak apa-apa. Dia jawab tak pun, baru malam ni dia nampak. Mungkin kebetulan makhluk tu nak tunjukkan diri dia kepada semua. Saya pun tak tahu. Tapi malam esok dan seterusnya, Ika takut nak tidur tutup lampu. Sampailah hari last, dia tidur dalam keadaan terang. Jadi pada hari terakhir tu, kami bersiap-siap kemas bilik untuk balik. Saya nampak Ika ni duduk dekat satu kerusi batu sambil tunggu bas kami sampai. Saya nak duduk dekat sebelah Ika, tapi dari jauh ada seorang perempuan berambut panjang duduk dekat sebelah dia. Pelik juga, mana ada peserta perempuan yang free hair sepanjang kursus 2 minggu tu. Saya pun datang dekat Ika. Tengok sebelah dia ada seorang perempuan, muka dia kusam, pucat lesu macam orang mati. Saya diam je lah sebab saya tahu benda tu bukan orang. Saya pun ajak Ika duduk tempat lain dan tanya dekat Ika, "Kau duduk sebelah siapa tadi?" Si Ika pun pelik lah. Dia cakap, "Mana ada orang sebelah aku tadi. Yang kau ajak duduk tempat lain kenapa?" Sah, memang dia tak nampak. Saya cakap dekat Ika, "Cuba kau tengok dekat kerusi yang kau duduk tadi. Nampak ada orang tak?" Dia jawab, "Mana ada. Kau jangan buat aku takut, okey? Kali ni kau pejam mata, lepas tu buka." Ika buka je mata, dia terkejut. Siapa tu?" Saya jawab, "Entahlah, tak ada pula aku nak tanya. Sebab dari tadi dia duduk je termenung dekat situ." Ika macam takut dan pejam mata sambil gosok-gosok mata dia. Lepas tu dia buka balik, dia dah tak nampak perempuan tu. Saya pandang semula tanpa suruh Ika tengok balik, perempuan tu masih ada dekat situ. Dalam perjalanan balik itu, saya terfikir, orang yang normal, bila saya nak tunjukkan mesti dia akan nampak. Tapi kalau saya nampak dan saya diam, mesti dia takkan nampak. Sejak dari peristiwa ni, bila saya bersama dengan kawan-kawan saya akan diam bagi mengelakkan diorang ni nampak juga. Sekian, terima kasih kepada yang sudi mendengar. Selamat malam.